taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Allah memberikan kita lagi nikmat, menambah lagi nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat hidayah Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bincangkan pada bulan Ramadan yang lalu, di mana nikmat Islam, nikmat hidayah itu merupakan nikmat yang teragung dan terawal. Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah kita dapat melaksanakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita berbagai jenis ibadah untuk kita laksanakan. Namun Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali mengikut kemampuan. Dan maksud ayat ini maknanya kita disuruh melaksanakan ibadah sehabis mampu. Itu maknanya. Sesetengah orang dia tidak faham, dia tidak faham berkenaan ayat ini, menyangka bahawa ibadah itu dilaksanakan mengikut kemampuan yang dia kehendaki, selera manusia. Tidak. Makna ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah sehabis mampu, sebanyak tenaga yang mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita tenaga tersebut. Pada zaman kita berada ini, yakni zaman di mana alam ini telah pun lanjut usianya, telah pun mengalami pelbagai perubahan, dan sudah tentunya zaman kita ini zaman di penghujung, di mana alam ini menghampiri pengakhirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Balighu bil a'mali fitanan ka qit'il lailil mudlim." Segeralah kamu beramal, yakni hendaklah kamu mendahului melakukan amalan sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian yang melanda bagaikan gelap malam yang gelita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang lelaki pada zaman tersebut, seseorang pada zaman tersebut kamu akan dapati pada waktu paginya dia beriman, datang pada waktu petangnya dia menjadi kafir. Pada waktu petangnya dia beriman, kemudian pada waktu paginya menjadi kafir. Dia menjual agama dengan untuk mendapatkan habuan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Begitu dahsyat fitnah yang melanda di akhir zaman. Jika kita melihat kepada sejarah bermulanya fitnah yang ulama sebut sebagai al-fitnatul ula. Fitnah yang pertama berlaku ialah fitnah di mana berlakunya pembunuhan yang kejam dan zalim terhadap Amirul Mukminin Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang bermula melakukan orang ini daripada golongan kaum munafiqin, orang-orang yang masuk Islam secara niat yang jahat, tidak betul, untuk merosakkan umat Islam. Maka berlanjutanlah fitnah, ujian-ujian yang menimpa umat Islam tidak henti-henti. Namun dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jaminan
Agama ini tidak akan lenyap. Sebab itu Nabi SAW juga menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Tidak akan lekang daripada umatku ini satu ta'ifah, kelompok, golongan. Dan kalimah ta'ifah dalam bahasa Arab diitlaqkan untuk seorang dan seterusnya. Jadi boleh jadi dalam satu zaman itu, di satu tempat, satu kampung, satu taman, semua orang telah tertimpa dengan fitnah, menjadi sesat dan berpaling daripada agama Allah. Tetapi ada seorang sahaja yang la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak memudaratkan mereka itu orang yang tidak bersetuju dengan mereka sehingga datang perintah Allah yang qiyamah. Hadis ini sangat penting dan memberikan kita satu harapan, kerana syarak itu menseimbangkan kita di antara takut dan harap, di antara khauf, takut, dan raja, harap. Jika hadis berkenaan dengan fitnah tadi memberikan kita ketakutan, badiru bil a'mali fitanan kaqta'il lailil muzlim. Fitnah itu Nabi sifatkan ia datang bagaikan gelap malam yang gelita, orang tak boleh nampak mana satu yang benar, mana satu yang batil. Itu namanya fitnah. Berlaku satu peristiwa, kekecohan, huru-hara, sehingga orang tak tahu mana satu yang ikut, mana satu pihak yang benar. Kerana terlalu gelap, tidak nampak jalan. Tapi sehingga kan yusbihu ar-rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafiran. Disebabkan tidak nampak mana yang hak, mana yang batil, itu menyebabkan dia berbolak-balik antara iman dan kufur. Ini menyebabkan kita rasa takut berhadapan dengan zaman ini, zaman fitnah. Tetapi hadis yang seterusnya menegaskan pula, memberikan kita harapan bahawa di sana masih ada golongan yang akan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitnah melanda umat Islam. Umat Islam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lenyap agama mereka. Agama mereka akan kekal, akan sentiasa ada wujud sehingga Allah Subhanahu wa taala mewarisi bumi ini dan siapa sahaja yang berada di atasnya. Dalam keadaan yang begini, di antara takut dan berharap, takut terkena dengan fitnah dan berharap menjadi golongan yang terselamat, golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terkena dengan fitnah akhir zaman. Inilah yang wajib bagi seorang mukmin untuk dia berada di antara dua perasaan. Kerana orang yang rasa diri dia aman, selamat, tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak endahkan ujian-ujian yang melanda syubhat-syubhat yang datang, maka menyebabkan dia akan terleka dengan serangan musuh dan menyebabkan dia menjadi sasaran mudah oleh musuh. Golongan yang terlalu takut sangat sampai tidak ada harapan, golongan yang terlalu takut sampai tidak ada harapan menyebabkan dia tidak boleh fikir, hilang kewarasan, juga menjadi orang yang menjadi sasaran mudah oleh pihak musuh yang tidak ada harapan. Maka sebab itu syarat seimbangkan. Seorang mukmin dia mestilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara harap dan takut, seolah-olah dia memiliki dua hati. Dia takut neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama dia tidak putus asa akan rahmat Allah untuk dia menjadi ahli syurga. Ini perasaan yang wajib yang diletakkan oleh syarak. Sehingga ulama salaf menyatakan, man 'abada Allah bil raja' fa huwa murji, wa man 'abadahu bil khauf fa huwa haruri, wa man 'abadahu bil hubb fa huwa zindiq.
wa man 'abadahu bil raja'i wal khawfi wal mahabbah fa huwa mu'minun muwahhid atau kama qala ahadus salaf. Barang siapa yang beribadat kepada Allah dengan perasaan harap semata-mata, dia hanya berharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Harapannya terlalu tinggi, muslubannya terlalu tinggi kepada Allah, melebihi batas syar'i, menyebabkan dia tidak rasa takut kepada azab Allah. Menyebabkan orang ini kita lihat ibadat dia buat, maksiat pun dia menjadi juara, kerana dia tidak ada rasa takut lagi. Bagi dia, aku dah salat 5 waktu setiap hari dekat masjid, puasa Ramadan, puasa sunat Syawal aku buat, okey lah, pahala aku dah banyak, jadi dosa pun aku boleh buat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia menjadi murji'ah, kata orang. Murji'ah golongan yang melihat bahawa maksiat tidak memudaratkan iman. Buatlah maksiat sebanyak mana pun, nanti di pada mahsyar masuk syurga, tidak akan masuk neraka sama sekali. Alhamdulillah, ini mazhab yang sangat keji. Barang siapa yang menyembah Allah dengan perasaan takut semata-mata, maka dia haruri, seorang yang berfahaman khawarij. Kerana dia dia buat dosa itu, dia melihat habis, aku dah buat dosa, aku dah ingkar perintah Allah, aku masuk neraka. Jadi dah alang-alang mencusuk pekasan, dia sampai ke bakaran. Maknanya buat dosa itu tak boleh ibadat, jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh buat dosa langsung. Kalau buat dosa maka di sana tidak ada lagi taubat untuknya. Maka takut sangat. Ini pun tidak betul. Ini juga mazhab yang sangat jelek, yang mengkafirkan orang Islam kerana dosa besar. Barang siapa yang beribadat kepada Allah kerana cinta sahaja, cinta kepada Allah, seperti mana golongan sufi ataupun tasawuf yang melihat ibadat itu kerana cinta, sehingga berkata salah seorang mereka, aku ingin membakar syurga dan memadamkan neraka. Alhamdulillah, ini akidah kufur. Maka dia zindir, kata orang, yang ini munafik, orang terkeluar daripada Islam. Seperti mana kita melihat golongan-golongan agama lain yang beribadat kepada Allah kerana cinta semata-mata. Kerana cinta mereka buat apa saja ikut suka. Ibadat itu ditentukan berdasarkan rasa cinta. Kalau agama Buddha masalah, agama Hindu masalah, cinta kepada Tuhan, jadi buat apa pun tak apa. Ibadat itu kita ikut suka kita, rasa kita. Kan, betul ada cerita Sami yang menazar tak turun tangan, letak tangan begitu je. Allah tidak suruh. Orang-orang Nasrani cukup cinta kepada Yesus, lepas tu buat pilih apa pun nak buat, tak pulang, tak kisah. Maka dia boleh sendiri. Tidak benar. Tidak ada rasa takut, buat maksiat pun tidak ada rasa apa-apa. Tetapi orang mukmin itu yang macam mana? Mereka adalah orang yang beribadat kepada Allah kerana rasa cinta kepada Allah, harap rahmatnya dan takut azab. Cinta itu penggerak, menggerakkan kita. Dia adalah, orang kata apa, enjin, motor yang menggerakkan seorang mukmin untuk beribadat pada asal. Itu kita bangkit salat subuh kerana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Kita bangun untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggerakkan kita. Kemudian cinta itu dikawal oleh harap dan takut. Kerana jika tidak ada takut, menyebabkan dia tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak kerana takut neraka, cinta semata-mata, boleh jadi dia tak pakai semua. Tetapi kalau takut semata-mata, sehari itu dia terlepas semua, terus dia putus asa daripada rahmat Allah. Maka perlu ada juga rahmat, perlu juga ada harapan, pengampunan kepada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi demikianlah syarak meletakkan kita di atas landasan ini, supaya kita boleh mengambil langkah berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita. Dan khusus perkara yang kita bincangkan tadi berkenaan dengan fitnah, berhadapan dengan fitnah di akhir zaman, mestilah kita menghadapi fitnah ini dengan perasaan takut dan harap. Takut menyebabkan kita berhati-hati. Adanya harapan, jikalau kita tersilap langkah sekali, menyebabkan kita tidak putus asa untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka yang telah terjebak ke dalam fitnah, dengan adanya harapan, dia masih lagi boleh kembali ke jalan yang benar. Mereka yang sedia ada di atas jalan yang benar, dia tidak akan berani nak cuba-cuba keluar daripada landasan disebabkan adanya perasaan. Kalau kita melihat fitnah di akhir zaman ini, apakah bentuknya? Banyak. Tetapi yang dahsyat yang disebut oleh Rasulullah SAW, fitnah terhadap agama, di mana seorang itu boleh meninggalkan agamanya kerana hendakkan habuan dunia. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama, menjual agama, menjadikan agama ini barang dagangan mengikut cita rasa manusia. Dia tengok manusia ni suka muzik, suka nyanyi-nyanyian, suka menari, berjoget, maka ada kumpulan-kumpulan manusia munafikin, golongan-golongan zindiq yang kufur dengan Allah dan Rasul. Mereka mendapat idea untuk merosakkan umat Islam. Kata-kata orang Islam ni yang jenis pergi masjid ni, kalau kita ajak jalan kami sekolah, naik kelab, dangdut, karaoke, dia memang tak nak. Kan? Tak mungkin orang main kampai iklan dekat Masjid Semarak ni buat naik kelab, lepas tu dia bagi promosi untuk ajak tuan-tuan yang datang ke masjid ini 5 waktu pergi ke naik kelab. Tak mungkin dia pun tak terfikir sampai kata-kata. Iblis pun tak berani nak fikir macam tu. Sebab dia tahu ini hanya ibadah, takkan termakan dengan benda-benda macam ni. Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Nak kata betapa halusnya tipu daya syaitan. Nak tengok macam mana syaitan boleh memfitnah manusia, dan betapa bahayanya fitnah terhadap agama. Dia bagi satu idea yang bagus. Kita tak apa, tak payah ajak mereka keluar daripada masjid pergi naik kelab. Kita bawa masuk naik kelab ke dalam masjid. Oh, macam mana? Takkan nak main penari-penari perempuan itu dalam masjid? Tak mungkin. Kalau tak bagi masuk, tak lepas pagar masjid pun tak boleh. Macam mana nak buat? Oh, jangan bawa penari perempuan, bawa penari berserban. Jadi sebab tak atas bawah satu, lepas tu menari dalam masjid. Na'udzubillah. Pakaian tak ada masalah. Orang Arab masuk disko, dia buat. Pakaian betul. Dia yang malu buah kopiah tu pasal masyarakat ni tak ni fikir di masjid. Tak mustahil ada masyarakat yang fikir masuk disko. Datang dalam masjid, bergendang, berjoget. Na'udzubillah min dzalik. Tipu daya sangat halus, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat mudah memperdayakan manusia. Dia tengok di akhir zaman ni orang perempuan, oh kalau buat baju macam-macam bidang aurat ni dah tak laku dah. Sebab wanita muslimah sekarang dah sedar nak kembali menutup aurat. Jadi dia kata pakaian dedah-dedah ni dah ketinggalan zaman. Kan? Lagi fashion trend dia, orang nak kembali menutup aurat. Jadi macam mana kita nak fitnahkan manusia ini supaya tidak menutup aurat, sedangkan semangat kehendak mereka sudah kembali untuk menutup aurat, untuk berhijab sudah kembali. Maka datanglah ide-ide iblis dan syaitan. Tak apa kita buat mereka tudung jubah, tapi dia mesti menunjukkan
tubuhnya. Itu pakaian tidak menutup syarat, yang tidak mengikut syarat-syarat menutup aurat. Maka muncullah golongan yang Nabi SAW sebut sinfani min ahli an-nar lam arahuma ba'd. Dua golongan ahli neraka yang aku belum lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'annabil baqar yadribuna bihan nas. Manusia yang bawa cemeti macam ekor lembu memukul-mukul manusia. Yang ini ulama kata penguasa-penguasa yang zalim ataupun pemungut cukai akan hancur ulama. Gangster, dia kata gangster, golongan gangster. Sekat orang ke dalam raya, bawa kayu putih orang, ikut dan ikut suka dia. Dan yang kedua, wanisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilat mumilat ru'usuhun ka'asnimatil bukht. Wanita-wanita yang bertutup tetapi telanjang, ma'ilat, saya ingat yang ini dia duduk menggatal, menggalak dengan lelaki-lelaki. Orang utara kata miang ataupun manyang. Dia dengan tudung pakai tak boleh, tapi boyfriend ada kan, dating jalan juga dia pakai tudung. Mumilah, narik perhatian orang lelaki. Pakaian dia menarik perhatian. Kepala mereka itu seperti bonggol-bonggol unta. Pakai tudung tu bagi up sikit. Dia nampak kata rambut dia tu tinggi, ataupun tudung dia tu fashion. Kata Nabi SAW, golongan ni apa nasib mereka? La yadkhuluna al-jannah, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk syurga. Wala yajidna rihaha, bau syurga pun dia tak ada. Na'udzubillah. Maka daripada tadi mereka itu melihat memisahkan umat Islam pada satu ketika dahulu daripada mendedahkan aurat, maksiat yang jelas, mereka buat masuk maksiat yang halus. Di sini fitnah yang sangat dahsyat. Dan mereka yang telah pun dikatakan sebagai ahli tauhid, orang yang melazimi sunnah Nabi SAW, ikut sunnah Al-Quran dan sunnah, mengikut kefahaman as-salaf as-salih. Jangan sangka syaitan tidak ada jalan, kerana Allah Ta'ala buka juga ruang jalan untuk dia memfitnah manusia untuk melihat mana yang benar-benar teguh di atas jalan Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun walakin bitahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk dia disembah oleh orang-orang yang salat, yang orang yang menjaga tauhid, yang siang malam mengaji tauhid, mempraktikkan tauhid kepada Allah. Oh, dia kalau buat syubhat-syubhat, golongan berjoget dalam masjid ni memang dia tak ikut dah, mereka ni memang sesat, tak betul. Bid'ah ni memang ditolak, tidak benar. Tapi ada ruang bitahrish, dengan melaga-lagakan bersama mereka, bergaduh, rebut dari pengurusi masjid misalnya, bergaduh nak tubuhkan masing-masing, nak tunjuk NGO siapa yang paling hebat. Lepas tu dia zahirkan pergaduhan itu akan nama masalahnya manhaj. Sebenarnya bergaduh baru anak murid siapa paling ramai. Jangan kata tidak berlaku, bahkan memang berlaku. Sebab itu kalau kita melihat kitab karangan Al-Imam Ibn Jauzi, Talbis Iblis, setiap golongan ada pintu masuk iblis, sehingga ahlul hadis, kata Ibn Jauzi, ahlul hadis ni di antara pintu masuk syaitan kepada mereka dengan pintu jah ta'lim. Dia zahirkan tak puas hati dekat fulan, sebenarnya ada masalah krisis, pengaruh dan sebagainya, maka dia zahirkan fulan ni tak betul, dia ni dhaif riwayatnya.
Maksud riwayat dia tepat, tapi dia zahirkan kepada anak muda supaya jangan pergi mengaji dengan yang soal ini. Berlaku dalam kalangan ulama-ulama hadis, di kalangan ulama berlaku perselisihan di antara mereka, perselisihan pribadi. Maka apatah lagi manusia biasa. Fitnah itu sentiasa ada. Nak cerita kata contoh ni kita bawa untuk menunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan bahawa jangan rasa aman daripada terkena fitnah dan tipu daya. Kerana setiap ruang dia ada pintu. Jangan sampai kita duduk dalam masjid ni tutup pintu, tutup tingkap, syaitan tak boleh masuk. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan berlari dalam badan anak Adam itu seperti darah yang mengalir. Dia boleh menghasut manusia. Sebab itu Rasulullah SAW sangat berhati-hati dengan benda fitnah. Ketika mana datang Safiyah radhiyallahu anha ummul mukminin menziarahi Nabi ketika baginda beriktikaf di masjid. Kemudian dia nak keluar. Nabi pun keluar sekali nak hantar dia balik rumah, nak balik bilik. Lalu dua orang sahabat, dia lalu saja betul. Dia berjalan macam biasa. Dia nampak Nabi berjalan dengan seorang wanita. Mereka jalan macam cepat sikit, dengan lebih pantas, agak pantas. Maka dia kata, mahlan innaha Safiyah. Tunggu sebentar. Jangan kalut sangat, jangan terbesar-besar. Yang bersama dengan aku ini Safiyah, isteri aku, bukan orang lain. Sebab apa? Nabi tak nak syaitan masukkan pintu, tidak membuka ruang bagi syaitan untuk masuk ke dalam hati mereka ini. Nabi berjalan dengan perempuan tak sampai dari mana kami nampak. Alhamdulillah. Maka itu Rasulullah SAW memberikan kita contoh supaya menjaga dari kita daripada fitnah. Dalam hadis Dajjal, Nabi kata, man sami'a bid-Dajjal falyat'an. Siapa dengar Dajjal datang, jauhkan diri daripada dia. Jangan duk rasa, aku setiap hari Jumaat baca surah Al-Kahf. Tak betul. Siapa Dajjal tu nak lawan? Tak. Nabi tak suruh itu. Nabi kata falyat'an. Pergi jauh, lari diri daripada dia. Jangan pergi dekat dia. Kata Nabi, seorang laki-laki yang menyangka dirinya mukmin, imannya kuat, dia pergi kepada Dajjal, konon-kononnya nak lawan Dajjal. Akhirnya menjadi pengikut Dajjal kerana syubhat-syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Na'udzubillah. Dalam keadaan jelas Dajjal itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jelas matanya buta sebelah, mata hak tak buta tu pun tak elok. Kejadian yang buruk dan jelek. Dan dia bukan Tuhan. Tetapi kena ingat, fitnah Dajjal bukan berlaku hanya semasa dia keluar. Itu fitnah zat Dajjal, fitnah pada diri dia sendiri. Tetapi ada fitnah yang ulama sebut fitnah Dajjal ini fitnah jenis fitnah Dajjal. Jenis fitnah Dajjal banyak dan dia telah pun berlaku. Seperti bohong dan dukun. Ini di antara fitnah Dajjal. Barang siapa yang masa hayat sekarang ini mempercayai bohong dan dukun, maka golongan ini bila Dajjal datang, mereka akan berada di saf hadapan bersama dengan Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu yang di antara para sahabat pernah menyatakan, pembunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, jika datang Dajjal, mereka akan jadi pengikut Dajjal kerana mereka telah terkena fitnah Dajjal. Sebenarnya kita kena hati-hati, jangan sangka Dajjal datang tu baru datang fitnah. Sekarang pun dah ada hadis sihir, macam-macam perbuatan yang dia buat itu menyerupai perbuatan Dajjal. Dan kita melihat kepada panduan-panduan yang Rasulullah SAW berikan.
Masalahnya dia berhadapan dengan fitnah Dajjal. Dan disebut tadi falyan'an, jangan datang, Nabi kata. Itu satu panduan lagi tadi. Dan ulama istimatkan daripada hadis ini ialah kita wajib menjauhkan diri daripada golongan yang membawa syubhat, golongan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Jangan ikut-ikut orang. Allah Ta'ala kata, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka 'an sabilillah. Kalau engkau mengikut manusia ramai di dunia ini, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Hujah ramai orang buat, ini hujah tidak terpakai dalam ajaran Islam. So itu Nabi kata, la tazalu qa'ifatun min ummati. Sekumpulan manusia, boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, boleh tiga orang yang betul, yang lain sesat. Rasulullah SAW ketika datang berdakwah, mula-mula diutuskan Allah, dia seorang saja boleh. Masyarakat dunia seluruhnya telah menjadi kufur kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata Allah melihat kepada penduduk bumi, Arabnya dan Ajamnya, lalu Allah benci kepada mereka kerana semua telah menjadi kufur kecuali sebahagian satu bagi daripada ahli kitab. Allah hantar Rasulullah SAW rahmatan lil alamin dalam keadaan dunia ini telah berbatang balik menjadi kufur. Na'udzubillah. Ibrahim SAW, ketika Allah utuskan dia sahaja seorang yang mukmin. Kemudian dia dengan isteri dia, sehingga bila dia masuk bumi Mesir, dia kata apa kepada isteri dia, Sarah, jikalau Raja Mesir tanya siapakah kamu, katakanlah kamu ini adalah saudara, yakni saudara seagama, kerana tidak ada lagi dalam bumi ini yang beriman melainkan aku dan kamu. Subhanallah. Mamai bukan ukuran. Ukuran yang akan kita sebut pada kuliah maghrib yang lalu ialah Al-Quran dan Sunnah mengikut manhaj as-salafus salih. Sebab itu kata ulama salaf, istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum aqallun nas. Buat baiklah, berpesan-pesanlah dengan kebaikan terhadap ahli sunnah, kerana mereka itu orang yang sangat sedikit, tidak ramai. Nabi pun sebut 73 golongan, 72 ke neraka, hanya satu yang ke syurga, al-jamaah. Itu kita melambangkan ramai bukan hujah. Yang hujahnya ialah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita kena melihat, menjauhkan diri daripada golongan-golongan ini. Walaupun Nabi pesan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi kata apa kepada dia? An ta'tazil tilka al-firaq kullaha walau an ta'idha ala asli syajara hatta yudrikaka al-maut wa anta kadhalik. Hendaklah engkau meninggalkan semua golongan-golongan yang menyimpang daripada jalan Allah itu, walaupun kamu terpaksa menggigit akar kayu sampai nanti dalam keadaan menggigit akar kayu. Disebabkan manusia semua tak setuju dengan kamu buat benda yang benar, maka manusia tak mau kawan dengan kamu, tak mau bagi kamu makanan, minuman, tak mau duduk sekali yang kamu, halau kamu keluar. Tak apa lagi. Itu lebih baik daripada kita mengikut kesesatan manusia. Maka ini benda yang perlu dibuat, tawqin nafs, kena teguhkan diri di atas al-haqq. Dan ia bukan benda yang mudah, memerlukan mujahadah, perjuangan jiwa, memerlukan pertolongan, ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah.
Kita tidak ada apa-apa kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka banyakkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata tadi, petunjuk yang pertama, menjauhkan diri daripada golongan-golongan. Jangan kita mendekati mereka, mendengar ceramah-ceramah mereka. Ulama as-salaf, di antaranya Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, dan juga diriwayatkan juga daripada Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, datang golongan ahli bid'ah, golongan yang sesat. Dia kata, wahai imam, aku nak bercakap dengan kamu. Kata Ayyub as-Sakhtiyani, wala kalimah wala nisfa kalimah. Aku tak akan bercakap dengan kamu walaupun satu kalimah, walaupun setengah kalimah. Tak nak cakap, menjauhkan diri. Imam Ibn Sirin, ahli bid'ah, datang nak baca Quran kepada dia. Dia kata, aku tidak mau dengar. Dia tutup telinga dia. Orang tanya, wahai imam, kenapa tak mau dengar? Dia bukan apa-apa nak baca Quran. Tidak. Kata Imam Ibn Sirin, aku takut dia baca ayat yang dia potong-potong, yang menyokong akidah dia yang batil, lalu menjadi syubhat. Kata kena apa dah? Alhamdulillah. Maka ini kita kena hati-hati. Jangan memedahkan diri kita kepada syubhat. Kerana syubhat sekarang banyak tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita, remaja-remaja sekarang ni mudah mengakses internet dan sebagainya. Di dalam internet itu banyak syubhat-syubhat yang disebarkan. Masalahnya golongan edis yang nak mengajak anak-anak kita untuk ingkar kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka buat video-video di YouTube mengikut kajian yang telah dibuat. Video-video yang menyeru kepada etis ini, kadang-kadang video itu mereka tidak letak tajuk. Macam dia kata, adakah Tuhan wujud? Dan ada letak tajuk mereka. Dia letak tajuk bola Manchester lawan United. Budak ni nak cari video bola. Dia pun tekan. Tengok, mukadimah tu bola. Apa itu? Saya tahu, ada sebagainya. Kalau Tuhan ni ada, takkan jadi macam ni, takkan jadi begitu begini. Dia masuk ke syurga. Na'udzubillah. Di antara kita yang kata penulisan karya-karya novel. Masalahnya dia cerita hidup seorang, kisah novel. Orang ni pun hidup dia susah dan sebagainya, bercinta dan sebagainya, apa itu lagi. Last sekali putus cinta dia pun mati. Apa maksudnya? Bukan saja. Maksudnya kami dan mati, tak ada lagi kena alam akhirat. Syubhat yang simple, mudah, tak payah pergi jauh-jauh. Buka TV, tengok kartun Doraemon, menyebabkan akhirnya di sana dia sangka ada makhluk aneh yang sama dengan Tuhan. Doraemon itu ibarat kaum Tuhan. Nobita itu kita semua Doraemon. Apa hajat dia nak, dia minta dekat Doraemon. Cukup mudah untuk menyesatkan akidah. Jadi ini benda yang perlu kita buang. Menjaga diri daripada syubhat sangat penting. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat mustahab. Berdoa kepada Allah. Doa mesti ini dengan usaha, sebab doa sebahagian daripada usaha. Lepas subuh, memang kalau kita baca Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini baca doa. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, amalan diterima olehmu ya Allah. Kita baca doa, dia pun doa. Bila subuh tak lihat, kerja tadi, jadi doa tak jadi. Doa ini sebahagian daripada sebab. Dan sebab dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tidak ada sebab yang berfungsi dengan sendirinya seorang-seorang. Dia mesti ada sebab lain itu. Tapi cucuk dekat ayat tak jadi apa-apa dah. Tapi kalau cucuk dekat bukan, sebab dia ada sebab.
Sebabnya api yang membakar dan kertas yang boleh dibakar. Tidak ada sebab yang boleh berfungsi dengan sendiri. Doa mesti diiringi dengan usaha-usaha yang baik. Dan usaha-usaha yang lain mesti diiringi dengan doa. Sebab tidak ada yang boleh menjadikan sesuatu dengan sendirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Rasulullah SAW sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, letakkan hatiku di atas agamamu. Nabi berdoa sangat banyak dalam doa sampai isteri dia tanya, ya Rasulullah, adakah kamu takut dirimu berbolak, hatimu berbolak-balik? Kata Rasulullah SAW, semuanya hati anak-anak ini berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membolak-balikkannya mengikut kehendak. Tapi nak memohon, hati kita bukan di tangan kita, bukan milik kita. Yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai hati. Maka perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta letakkan keimanan kita kepada Allah. Dan di antara petunjuk yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam berhadapan dengan fitnah, mestilah berpegang dengan ilmu yang sahih dan amalan yang saleh yang kita sebut pada kuliah maghrib tadi. Macam mana kita nak dapat ilmu yang sahih? Kita dapat ilmu yang sahih itu yang mendapati Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kefahaman as-salaf as-salih. Tapi ilmu itu tidak turun sendiri. Bukan masuk dalam mimpi, bukan datang oleh ilham. Duduk di warung kopi tiba-tiba dapat ilmu yang sahih. Duduk tidur di atas katil tiba-tiba dapat amalan yang saleh. Tidak. Mesti diperolehi, diusahakan. Mestilah mengambil ilmu daripada ahli. Ini penting. Mengambil ilmu daripada ahli. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan di antara alamat ahli kiamat nanti ialah diambil ilmu itu daripada golongan al-asahir, golongan-golongan kecil, kata Nabi SAW. Kata rawinya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, al-asahir humul mubtadi'ah. Golongan-golongan kecil ini adalah golongan-golongan ahli bid'ah, golongan-golongan yang bawa ajaran yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di akhir zaman mereka ini diberi tempat oleh masyarakat. Golongan yang hendak menyebarkan ajaran yang sahih, ilmu yang sahih, amalan yang saleh, dituduh dengan berbagai tuduhan, dicumuh dan dikeji oleh masyarakat, dipandang sirah. Seperti mana dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud kata, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kamu nanti apabila kamu hidup dalam keadaan fitnah melanda? Yahrumu fiha al-kabir, yang tua akan menjadi tua bangka dalam keadaan fitnah itu. Wa yarmu fiha as-saghir, yang kecil akan membesar dalam keadaan dia dididik dengan ajaran yang salah tersebut. Wa yattakhidha an-nasu sunnah, dan manusia menganggap ajaran yang salah itulah sunnah. Inilah ajaran yang betul. Idza ghayyirat qalu ghayyirat as-sunnah. Bila ada orang nak ubah, nak bagi tahu ajaran yang betul, ajaran kamu yang kamu buat dari moyang kamu ini salah, dia kata kamu yang sesat. Kamu yang tidak betul. Kamu yang cuba nak lawan sunnah. Sana fitnah. Orang akan ingat apa yang tidak sunnah itu sunnah. Orang akan ingat yang maksiat itu sebenarnya taat. Seperti yang berlaku sekarang kita nampak. Orang ingat berjoget, menari, berbina, adalah ketaatan. Benda yang tidak masuk akal. Benda yang selama ini umat Islam telah tahu bahawa benda itu benda yang maksiat, tapi akhirnya jadikan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya menyanyi di Liga Besar, menang anugerah penyanyi terbaik.
Alhamdulillah, saya telah memenangi anak buah. Kita tahu. Kita rasa benda yang dia buat tu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersyukur pula dia buat maksiat. Itu kan benda yang sudah jauh menyimpang. Kalau hak yang tu punya macam tu, kalau yang jelas-jelas haram pun dia boleh sebut Alhamdulillah. Hak yang dipakaikan pakaian agama ini, saya kali Alhamdulillah. Alhamdulillah semalam boleh pergi dan kata saya doa. Orang tidak tahu orang telah menghadiri majlis maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi mestilah mengambil ilmu daripada orang yang berilmu. Macam mana kita nak tahu dia berilmu? Mestilah melihat apa yang dibawa, yang diajarkannya itu berlandaskan kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kita tidak menerima ilmu disebabkan yang bercakap ini namanya Fulan bin Fulan, bukan disebabkan dia datang daripada jauh ke masjid kita kena dengar dia bercakap. Tetapi ilmu yang kita nak ialah apa yang nak sampaikan itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau dia datang keluar daripada Baitullah sekalipun, kalau ilmu yang diajar tu, tadi aku masuk dalam Baitullah, aku tidur, aku telah bermimpi, Allah menyuruh kamu buat sekian-sekian. Kita kata Abu Lahab masuk dalam Kaabah. Tak payah cakap ajar. Ajaran kamu bukan ajaran Nabi SAW. Agama tidak diambil daripada mimpi. Yang boleh mimpi yang jadi agama hanya Rasulullah. Para anbiya, mimpi mereka wahyu. Mimpi kamu belum tentu. Mimpi kamu tak apa-apa kita mudah. Mesti diukur Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seorang datang kata tadi, aku i'tikaf di Rawdah, di Masjid Nabawi. Ketika aku beriktikaf, aku tertidur. Lalu Nabi telah berkata kepada aku, keluarlah kamu pergi berdakwah, kerana kamu yang aku telah pilih untuk menjadi pendakwahku. Salam. Kita kata tak payah, tak perlu, kerana bukan kamu sahaja pendakwah Allah Ta'ala telah pilih, itu umat Islam. Diwajibkan. Kenapa tiba-tiba kamu buat dikhususkan jemaah kamu sahaja yang perlu? Oh, jemaah lain kalau keluar bukan dakwah yang sahih. Na'udzubillah. Bukan itu ukuran. Ukuran dakwah yang sahih adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan mimpi kamu berjumpa Nabi, kamu berjumpa apa. Tidak. Dan kita jangan cepat percaya orang datang kata mimpi jumpa Nabi. Tanya dia dulu, mimpi jumpa Nabi ke Nabi tu macam mana rupa dia? Nabi tu main lah. Oh, dia kata kamu ni tidak berarti adab dengan Rasulullah. Nabi telah berkata, inna syaitan la yatamathalu bi. Syaitan tak boleh serupa Nabi. Kalau mimpi Nabi tu Nabi lah. Ya, kita kata memanglah syaitan tidak boleh meniru rupa Nabi, tapi dia boleh mengaku Nabi. Kamu bukan pernah tengok Nabi. Sebab itu seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, pernah aku mimpi jumpa Rasulullah. Ibnu Abbas kata, sifli hadha ar-rajul alladhi ra'ait. Beritahu dekat aku sifat orang lelaki yang tengok dalam mimpi. Nanti Ibnu Abbas tak kata sifatkan aku Rasulullah yang kau tengok tak. Ibnu Abbas tak percaya terus. Tanya aku sifat. Maka lelaki ini terang sifat-sifat yang sesuai dengan sifat Rasulullah. Maka Ibnu Abbas kata, jika kamu melihat baginda ketika hayatnya, kamu tidak mungkin boleh menyifatkan lebih daripada itu. Ini ada orang mimpi yang tak mimpi. Nabi memang kena kamu. Kata Nabi main dalam keadaan muda, remaja, jambut, tak ada orang berselat. Allahu Akbar. Sejak dia Allah ambil Nabi daripada kalangan apa? Tak mungkin. Nabi ni umur 40 tahun ke atas yang Nabi. Di antara contoh, jangan lekah percaya. Dan Nabi tidak mungkin
dalam mimpi dan sebagainya, diajak kepada kita untuk buat benda yang tidak disyariatkan masa dia hidup. Sebab agama dia telah sempurna. Tak mungkin dia mimpi jumpa orang kata, aku Rasulullah, aku nak bagi kepada kamu satu wirid khas yang tidak ada pada orang lain, ambillah. Ketahuilah itu syaitan. Sebab tak mungkin Nabi takkan cakap ni. Nanti kalau Nabi kata beramallah dengan doa-doa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, mungkin kalau macam tu mungkin. Tapi dia datang kepada kita dalam mimpi, dia bagi satu doa 300 muka surat, kita baca doa tak jumpa dalam mana-mana kita hadis. Itu bukan Nabi, pasti. Walau macam mana indah rupa dia, itu bukan Rasulullah SAW. Itu contoh saya. Sebab masyarakat kita mudah percaya dengan benda-benda, ambil ilmu daripada bukan sumbernya. Mimpi, ilham. Ini bukan ajaran Islam, ini agama Buddha. Buddha dia betapa membuka bodi sampai terbuka cakrawala alam pada dia. Apa yang dia dapat, kita tak tahu syaitan apa dia tengok. Entah betul, entah bohong. Itu betul ajaran Buddha. Dia tahu semua manusia alam dah tadi mati makan daging racun. Apa betul tu? Kalau dia tahu semua manusia alam ni takkan daging depan mata dia, tak tahu daging tu mana. Betul? Itu dakwaan yang melampau-lampau. Itu agama Buddha. Agama Islam tidak. Agama Islam sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu sumbernya. Ijma', qiyas, istishab, masalih mursalah, yang lain-lain yang dibincangkan oleh ulama usul fiqh, semua itu diambil, diistimbat daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu istimbat yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan hadis, bukan diambil daripada lain. Bukan qiyas dalam usul fiqh, bukan qiyas dalam ilmu mantiq. Maksud qiyas apa ni? Qiyas dalam usul fiqh, qiyas berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oh, dia kata kamu ni bukan Quran hadis, kamu tahu tak ada lagi sumber dari Al-Quran dan hadis? Ada qiyas, dia kata. Ya, ada qiyas. Qiyas kalau sahih, ada qiyas yang fasid. Yang saya betul, Iblis pun qiyas. Iblis kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tidak mau sujud kepada Adam, ya Allah, sebab kau cipta aku daripada api, Adam daripada tanah. Api kalau ikut qiyas, mana dibangun daripada tanah? Ini makhluk pertama yang menentang Allah Ta'ala dengan qiyas. Iblis laknatullah ta'ala. Demikian juga Fir'aun, buat mandi tak masuk akal. Kamu tengok ini sungai-sungai Mesir ni mengalir di bawah aku. Mesir ni negara aku. Akulah ana Rabbul Alamin. Itu pun qiyas juga kamu. Ini buat makhluk Allah Ta'ala, musuh Allah Ta'ala, yang menentang Allah dengan qiyas akal. Maka manusia yang menentang syariat Allah Ta'ala dengan qiyas akal, inilah dia guru dan imam. Iblis dengan Fir'aun. Ta'udzubillah. Tidak. Maka mesti menentukan guru yang kita nak belajar itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia bawa hadis, baca hadis panjang-panjang dia lah. Tapi tengok, hadis ni tak ada orang kita minta hadis. Ustaz ni mana hadis ni? Dia kata hadis untuk guru, dah sebut lama. Dia kata saya bukan dengan untuk guru, saya nak hadis Nabi. Hadis Nabi semua sudah ditulis dalam kitab-kitab sunnah Rasulullah SAW. Tak perlu lagi Ustaz. Pasal apa yang Ustaz tu sampai untuk pergi dari itu hadis sendiri? Kan mudah buka kitab baca. Ulama dah apa? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis ni maudhu'. Kadang-kadang manusia ni jangan tertipu lah. Dia kata ya ini hadis. Hadis maudhu'. Hadis juga. Saya maudhu'. Tipu palsu tu bukan hadis. Saya nak hadis yang sahih, hadis yang hasan. Kalau dhaif itu disokong oleh riwayat-riwayat yang lain, tak apalah. Tapi kalau hadis-hadis yang palsu, kita tak tahu lah. Kisah-kisah hikayat dongeng, ini bukan agama.
Agama ini sungguh-sungguh. Agama ini Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sumber. Kerana tauhid kita diikat oleh Allah Ta'ala dengan dua lafaz syahadat. Allah ambil ikrar dengan kita la ilaha illallah. Kita takkan sebut kepada Allah Ta'ala. Setakat itu saja? Tidak. Allah tidak biarkan kita bila Allah kata sembah aku, okey, kita tak semua Allah. Masing-masing cara masing-masing. Kawan ni mengajak sana, kawan ni mengajak sini, kawan ni rukuk dulu, kawan ni sujud dulu. Tidak. Allah ikat dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dalam satu dalam tiga. Apa bukti daripada kita? Tak ada. Ini sudah disepakati dalam Majma' Nikah. Terima sudah. Minta dalil dalam Bible, saya tak pergi, saya nak main daripada hujung sampai habis, tak jumpa pun mana dia ayat ini. Itu Bible yang telah diubah, hak tak diubah lagi tak nak. Semuanya ikut apa yang ulama mesyuarat. Itu kita dah putuskan dalam mesyuarat. Itu agama Kristian yang start. Dalam Islam tak ada. Tak boleh ulama tak mesyuarat buat tulisan di luar daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ulama Islam dia mesyuarat, dia nak faham hadis. Kalau kita tengok hadis ni, kita datang sini ada hadis ni. Yang betul. Yang tak ada apa pendapat itu, kita nak kata ni halal kan? Tak agak mana yang ada. Ya. Orang kat kanan, siapa kata halal? Siapa kata haram? Itu bukan Islam. Itu agama baru. Na'udzubillah. Maka perkara yang ketiga ini paling penting. Jika tersilap langkah mengambil ilmu daripada bukan sumbernya, bukan daripada ahlinya, maka kita akan terjebak dalam fitnah. Dan benda yang paling besar nak menyelamatkan kita adalah dengan melazimi para ulama yang telah rasikh ilmu, hukum ilmu. Tengok tabi'in bila berlaku ajaran sesat di Basrah, muncul dia ajaran yang menafikan Allah dan kalam Allah Subhanahu wa taala seperti hadis dalam Sahih Muslim. Mereka datang daripada jauh ke Makkah Al-Mukarramah mencari Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk bertanya tentang hukum. Imam Bukhari letakkan bab dalam Kitabul Ilm, rihlah dalam meminta fatwa. Yakni dia kena pergi rihlah, pergi musafir dan cari fatwa. Ulama itu berjalan daripada satu negara ke satu negara. Imam Ahmad bin Hanbal berjalan kaki daripada Iraq datang ke Yaman untuk belajar hadis dengan Abdul Razzaq As-San'ani dengan kawan dia Yahya ibn Ma'in. Dia berkeluar daripada Iraq, dia datang haji. Dia berkata balik daripada haji kita akan musafir sekali lagi pergi ke Yaman. Sampai di Makkah buat haji, tengok-tengok Yahya bin Ma'in kata, Ahmad tengok Abdul Razzaq datang haji kami, alhamdulillah. Dia kata jimat kos kita, tak payah nak pergi Yaman, dia haji di sini lah. Muhammad kata tidak, musafir yang ni niat kita haji bukan untuk ilmu. Niat kita yang kali kedua datang untuk ilmu. Tak ambil riwayat hadis daripada Abdul Razzaq As-San'ani. Balik ke Iraq, balik berjalan kaki tuan-tuan. Bukan naik kuda, bukan naik kuda. Berjalan kaki balik daripada Iraq turun naik kuda. Berjalan kaki daripada Iraq balik, buka Google Map tengok jauh mana. Dia tak bayar. Orang yang duduk sana dia boleh bayar, memang bayar memang seksa semua. Kita nak main jalan masjid ni jalan kaki pun nak rasa seksa lah, betul tak? Ini jalan daripada Iraq, tak ada lembu lagi lah, tak ada jalan tak, jalan datang ke Yaman nak mengaji untuk ilmu. Contoh teladan daripada ulama salaf yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW ikut. Yang Nabi bagi persaksian khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebab qurun aku para sahabat. Kemudian selepas mereka yang tabi'in, selepas
golongan yang kita yang contoh menuntut ilmu yang sahih yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, melazimi ulama-ulama yang besar yang telah meneladani hadis, yang telah tua dalam ilmu. Dia datang syubhat, rujuk kepada ulama-ulama kibar. Jangan rujuk kepada orang yang masih muda macam saya. Tak erti apa ni. Cari ilmu. Kita cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Demikian tugas kita. Tak boleh nak buat fatwa sendiri. Kena rujuk dulu. Kena semak dulu. Itu hati-hati. Mesti merujuk kepada ulama. Apabila Rasulullah SAW wafat, para sahabat menjadi keluh. Umar bin Al-Khattab tak boleh terima hakikat Rasulullah telah wafat. Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahaja untuk bertahan dalam tsunami di sini. Jadi kadang-kadang dalam keadaan fitnah, tuan-tuan dan puan, tidak semua juga orang boleh jadi panduan kita. Hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang benar-benar telah hukum ilmu, ar-rasikhuna fil ilm, ulama yang telah teguh ilmu. Golongan inilah yang kita perlu mendapatkan nasihat, pandangan, kerana mereka bercakap berdasarkan sunnah hadis Nabi SAW. Kita telah mentelaah, mengkaji, mengaji dengan para ulama, ilmu mereka diwarisi daripada dada ke dada. Bukan sekadar ilmu dalam kertas dan buku sahaja. Mesti menuntut ilmu dengan ahlinya. Ilmu tidak mungkin diperolehi dengan sekadar membaca. Membaca saja kita faham cara lain. Sebab ikut Al-Quran tidak diterima, melainkan kita belajar dengan guru. Tak mungkin ada orang tak ada guru dia boleh baca Quran. Menurutkan ilmu tidak mungkin melainkan dengan guru. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan wahyu dia serta-merta kepada Rasulullah. Allah hantar Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi SAW. Allah ta'allama Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran melalui siapa? Jibril alaihi. Mesti ada guru untuk kita rujuk. Ini di antara sebab untuk menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi mudah-mudahan tiga perkara ini disebut, yang kita sebut di sini, menjadi garis panduan kita untuk kita melindungi diri kita. Dan banyak lagi benda-benda yang berkaitan dengan perkara-perkara yang melindungi diri kita daripada fitnah ini yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi ini antara tiga perkara asas yang saya rasa perlu untuk dijelaskan kepada masyarakat kita, sama ada di sini maupun di mana-mana sahaja, kerana melihat kepada gelombang fitnah ini. Kalau di Malaysia secara khususnya, dia datang dari benda-benda yang salah mengambil guru, terlalu mudah terdedah dengan syubhat-syubhat. Maka ini di antara benda yang perlu kita ambil langkah berhati-hati, menjaga diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita daripada terjebak di dalam jalan-jalan tidak diizinkan. Jangan kita mengambil sikap sambil lewat untuk menjaga agama. Mestilah kita bertahan dan mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa dan waktu, kerana musuh kita akan menyerang kita bila-bila masa tanpa mengira waktu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. As'alullah al-thabat wa tawfiq wal hidayah. Allahumma muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Wa sallallahu 'ala khalilika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.